Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan, salam pencerahan, salam di alam maya. Apa khabar saudara semua? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Apa khabar Puan Mira Harun? Saya mengharapkan agar anda bahagia bersama keluarga. Begitu juga saudara Hafiz Wan Basirun, saudara Mustafa Ilyas, saudara Zali Pak Tam. Apa khabar Ali? Doa saya anda berbahagia bersama keluarga, jaga kesihatan. Begitu juga dengan Syarul Azam dari Kota Baru dah. Mudah-mudahan demo sihat walafiat dan meneruskan perjuangan. Itu harapan hamba. Saudara Izzuddin, saudara Wan Syahar Ibrahim, Waalaikumsalam. Khairi bin Badrin, apa khabar? Tok Sidang. Ikan banyak lagi kenaik di kampung kita tu. Saudara Khairi Badrin adalah toke ikan. Kalau saudara pergi ke Sungai Dinding, tepatnya Kampung Baru, banyak ikan-ikan segar boleh dapati. Ini untuk warga Manjung. Ikan yang terus naik, ketar mudang. Saya mendoakan agar saudara Khairi berjaya dalam perniagaannya. Begitu juga dengan Bambang Sumali, Nizam Ijam, Syafri Zairi, Arif Yusof, Rohani Nordin. Apa khabar puan? Doa saya agar anda bahagia. Kamal Awang, saudara Muhammad Zainuddin. Begitu juga dengan saudara Hamizah Adnan. Salam dari Manjung. Saya tak dapat kesempatan saudara Hamizah berjumpa waktu saya pulang ke Manjung. Begitu juga saudara Midi Selayang. Apa khabar orang Selayang? Abu Nem, Zack Peri, Cik Mendan. Apa khabar puan? Saudara Khairi, udang banyak tak lagi kampung kita tu. Rasanya naik dah udang kot musim ni. Paipon. Paipon kalau naik ada kontroversi. Wan Ismail, Norizwan, Ya Lori, Syukur Jamil, juga dengan Anton Jaka Linglung daripada Penang. Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf kerana hari ini ada banyak perkara yang perlu saya beri pencerahan. Walaupun badan saya tak apa sihat, tapi janji saya, anak-anak bising. Dia kata kenapa nak buat juga malam live walaupun badan tak apa sihat. Saya kata ini janji saya dengan pelayar-pelayar. Saya harap anda tidak jemu untuk sentiasa mengikuti laman Amir Hijaz Fans untuk memberi pencerahan dan sebagainya. Baik saudara, laporan yang saya terima hari ini agak mengejutkan kerana secara tiba-tiba saja saya melihat ada peningkatan. Saudara, hari ini adalah hari Rabu 2 Februari, iaitu kira-kira 60 hari lagi saudara kita akan menuju hari yang paling mulia, itu hari Ramadan, untuk kita berpuasa saudara. Dan menurut saudara Rio dari Istimewa Melaya, hari ini adalah hari yang ke-686 negara kita dijengah oleh COVID-19, di mana terdapat peningkatan. Sebab semalam daripada 4,774 dia naik 5,566, dan hari ini peningkatannya agak ketara, iaitu 5,736. Saya melihat pola-pola seperti kembali zaman 2-3 bulan dahulu, sebelum PKP ini dimasukkan, kerana jumlahnya hari ini 5,736, tinggi saudara. Sebab itu saya minta agar saudara jaga kebersihan, pastikan ada penyerakan sosial. Kalau balik ke rumah, bila kita keluar dari rumah, pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan diri, ya saudara. Untuk hari ini saya dapat juga perkongsian bersama, itu negeri-negeri di mana di Perlis hari ini ada 20 jangkitan, tetapi di Kedah nampak gayanya agak tinggi, iaitu 532 jangkitan di Kedah. Di Pulau Pinang juga tinggi, iaitu 433. Awak cek tak ceroy lah di Penang dan juga Kedah. Di Perak juga ada peningkatan, iaitu di Perak peningkatannya sejumlah yang saya lihat daripada 130 naik 172. Dan tentulah di Selangor juga, dalam cuti-cuti ni warga Selangor banyak pulang ke desa, tapi jangkitan hari ini adalah 1,424. Di Wilayah Persekutuan 391, di Putrajaya 23, di Negeri Sembilan juga ada peningkatan, iaitu 226 orang. Begitu juga di Melaka ada 230. Tetapi yang agak memeranjatkan saya adalah di negeri Johor. Tiba-tiba saja Johor meningkat kepada 1,084. Sebab itu saya katakan pola-polanya seperti kita berada dalam PKP dahulu.
Bila Johor juga meningkat daripada 763 kepada 1084, saudara. Di Pahang juga meningkat, ada 274. Di Terengganu 95, di Kelantan pun keadaannya tidak begitu menyenangkan apabila jangkitan dilaporkan sejumlah 364 di Kelantan, dan di Sabah juga naik kepada 446. Cuma agak kelegaannya di Labuan itu satu jangkitan, dan di Sarawak alhamdulillah saya melihat di Sarawak masih lagi berlegar pada 2 angka, iaitu pada jumlah 21 orang saja yang dijangkiti di Sarawak. Lain-lain negeri telah pun saya nyatakan tadi, ya saudara. Kepada teman-teman yang pulang ke desa dan tentulah hari ini berpusu-pusu balik semula ke Kota Raya, kerana besok hari bekerja seperti biasa, kita mencari rezeki dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga saya harapkan sabarlah kalau berlaku macet ataupun jalan sesak, bersabar saudara. Jangan kita ikutkan hati dan perasaan, jangan terburu-buru. Agak-agak rasa letih, cari R&R, berehat seketika. Pastikan kita jaga keselamatan diri kita terlebih dulu. Bila saudara memandu, pastikan panduan saudara selamat dan tidak mengakibatkan keluarga saudara terjebak dalam kemalangan. Saya mendoakan agar anda selamat sampai ke destinasi saudara. Itulah yang saya dapat beri gambaran tentang kedudukan COVID, dan saya tahu hari ini telah ramai warga kota kembali ke Kota Raya. Matlamatnya tentulah untuk meneruskan kehidupan, mencari rezeki yang halal. Saudara, terima kasih saudara Syarifah Hapipah. Waalaikumsalam. Hapipi Abdul Malik, 4 Tulang Kering. Dan saya selalu mengingatkan kalau sesuatu gangguan berlaku pada Facebook, sila layari Instagram. InsyaAllah tak ada gangguan lah di Instagram. Kalau terganggu dalam Instagram, kembali layari ke Facebook. Saudara, yang saya mahukan daripada anda adalah like, share dan juga subscribe. Saya berjanji, walaupun saya tidak berapa sihat, namun saya tetap akan cuba memberi pencerahan semampu yang mungkin. Walaupun badan tak sihat, anak-anak kata kena berehat, tak apa. Perlu saya rasa saya seolah berhutang dengan pelayar-pelayar semua. Baik saudara, kita masuk segmen e-commerce. Bagi saudara yang mempunyai produk, mahu mewawarkan produk saudara, hubungi Al-Azhar di talian 01-330-41241. Saudara Zahra Muhammad, nak raya kes mesti naik. Wallahualam bisawab. Saya tak tahulah. Sebab tu saya harap warga kita menjaga kebersihan, jaga penyerakan sosial, jaga diri kita. Berbalik kepada e-commerce, jangan lupa hubungi Al-Azhar 01-330-41241. Dan Ramadan semakin hampir, tentulah saudara memerlukan haruman, wangian Al-Baqur. Itu wangian-wangian sebagaimana kita berada di Tanah Suci Mekah, kita berada di Masjid Nabawi. Haruman Al-Baqur bila dibakar semerbaknya, satu rumah kita rasa bau harumnya yang menyegarkan. Begitu juga parfum yang didatangkan dari Timur Tengah. Kalau tanya dengan saya, wangian Arab ni tapi kata Azhar dah tak ada lah potongan 50%. Sudah habis potongan 50%. Bagaimanapun saudara, saya suka menyarankan agar anda mendapatkan parfum jenama Amir Al-Khud. Memang sedap, baunya menyegarkan. Dan untuk saudara yang mengalami untuk mengurangkan jumlah gula dalam badan, jangan lupa boleh berhubung dengan Al-Azhar untuk mendapatkan gula O, iaitu untuk kesihatan tanpa kalori katanya. Ya saudara. Begitu juga saudara boleh memesan rendang tok dan balu berdal produk ibunya. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Azhar, saudara juga boleh berhubung dengan Siti Farehah untuk mewawarkan produk saudara di talian 0177114300, 0177114300. Kalau berhubung dengan Al-Azhar, dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Saudara, begitu juga untuk teman-teman yang berada di Lembah Kelang, untuk mendapatkan bekalan buah-buahan terus sampai ke rumah anda dihantar oleh Syauqi, sila hubungi beliau di talian 012-357-5703. Banyak buah-buahannya baru sampai,
anggur, kiwi, cherry, buah apple, buah lime dan sebagainya. Dan akhir sekali tentulah produk yang paling saya suka iaitu Popiah Sirih Lady Maria. Saya suka kerana bila makan tu mengasyikkan. Tak sedar habis semalam, saudara. Saudara boleh hubungi Saudara Nizam di talian 019 435 1203 untuk mendapatkan bekalan Popiah Sirih Lady Maria. Saudara, rasanya pedas, rangup dan manis. Okey, saudara, usai e-commerce kita masuk tentang naluri kehidupan. Hari ini saya ingin memberi pencerahan kerana saya lihat ini agak menarik, iaitu catatan daripada Ustaz Syamsuri Haji Ahmad. Ini kenyataan beliau mengatakan bahawa tata susila kita apabila usia kita semakin berumur. Katanya semakin kita berumur, maka solat kita tu janganlah kita lewatkan. Dan semakin kita berumur, solat kita lakukanlah sebaik mungkin untuk berjemaah. Semakin kita berumur, solat kita kena banyak. Solat sunat kita kena lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Makin kita berusia, maka solat sunat qubliyah dan badiah jangan kita tinggalkan. Makin kita berusia, buatlah solat sunat qubliyah 4 rakaat dan badiah 4 rakaat waktu zuhur. Sebab baginda Rasulullah SAW memberitahu siapa melakukan sunat qubliyah 4 rakaat dan badiah, maka Allah mengharamkan badannya daripada disambar api neraka. Kita tak tahu bilakah hari terakhir kita untuk hidup di alam yang fana ini, saudara. Dan kata Ustaz Syamsuri lagi, makin kita berumur, buatlah solat sunat witir sebelum kita tidur. Makin kita berusia, solat sunat duha dan tahajud jangan kita tinggalkan. Dan juga bila kita berusia yang sebegini lewat, paling tidak lakukanlah itu khatam Al-Quran 2 kali dalam setahun. Setiap hari kita bacalah ayat-ayat suci Al-Quran. Makin kita berumur, ambillah peluang untuk kita berpuasa sunat. Sekarang ni musim puasa sunat, saudara. Bulan Rejab ini, dan paling tidak sebulan sekali. Katanya kalau nak lebih cantik lagi, buatlah seminggu 2 kali solat sunat sebelum hadirnya musim bulan Ramadan. Dan akhir sekali, makin kita berumur, zikir kita kena banyak. Dan kalau boleh kurangkan bercakap yang tidak berfaedah. Dan kita tambahlah amal ibadat untuk di hari akhirat. Dan jangan lupa selalulah selawat ke atas junjungan Nabi baginda Rasulullah SAW. Sungguhnya, saudara, semakin kita berumur, jagalah akhlak kita sebaik mungkin. Terima kasih Ustaz Syamsuri atas culipan kata-kata tersebut yang begitu berkesan bagi saya. Dan kita masuk pula segmen Mutiara Kata, kiriman sahabat saya Surah Hibil. Katanya, bila kita sentiasa memikirkan yang baik-baik dan bercakap hal yang baik-baik, meminta juga yang baik-baik dengan sentiasa berprasangka baik-baik, insya-Allah ia akan datang pastinya semua yang baik-baik belaka. Jadi, keyword ataupun kuncinya adalah baik-baik. Kita baik hati, baik prasangka, baik harapan, insya-Allah Allah akan memberikan yang baik-baik kepada kita, saudara. Usai Mutiara berkata, seperti biasa, saudara, saya harus melontarkan salam impian moratorium dan pengeluaran wang dari kumpulan wang simpanan pekerja. Besok hari kita bekerja dengan harapan agar mereka yang berada di anjung kuasa dapat memikirkan secara jelas dan tuntas tentang kehidupan rakyat. Benar, sekarang ni kita berada dalam musim perayaan Tahun Baru Cina, tapi banyak yang terkesan. Sebagaimana saya katakan semalam, di sekitar kawasan perumahan saya ini sepi, tiada lagi dengar dentuman mercun, dan saya melihat gambar-gambar jamuan besar-besar yang selalunya diadakan makan besar bagi masyarakat Tionghoa juga berkurangan. Bukan berkurangan mereka tidak melaksanakan makan besar itu, tetapi jumlah makanan itu tidak seperti dahulu. Artinya ekonomi semakin merusut, saudara. Dan saya amat mengharapkan agar pimpinan negara janganlah berbelanja tanpa had. Kerana kalau negara berbelanja tanpa had, maka negara kita akan menuju kepada negara yang muflis. Itu peringatan saya, saudara. Baik. Tajuk perbincangan kita malam ini adalah siapa sebenarnya yang khianat.
Ini persoalannya, saudara. Banyak orang kata orang ni khianat, orang ni khianat. Siapa sebenarnya yang khianat? Sementara sebelum saya memberi pencerahan, penjelasan apa yang saya maksudkan, kita santun dulu pantun Pak Nazir. Terima kasih Pak Nazir yang tidak henti-henti menghantar kiriman pantun kepada saya untuk kita kongsi bersama. Kata Pak Nazir, naik perahu memancing pari, hati bertegap, joran menyambat. Pemimpin tahu lemahnya diri, masih menganggap dirinya hebat. Pak Nazir menyatakan maksud menyambat itu adalah menyentap atau penyentak ikan. Kalau kita mancing tu dia pup, itulah menyambat maksudnya. Kata Pak Nazir lagi, pergi ke Tebet awal pagi, serba tak kena, asyik berleka. Pemimpin hebat, mengajinya tinggi, sanggup menghina jika tak suka. Jadi kalau dia tak suka, dia mula menghina orang itu. Sedangkan pemikiran dan pengajiannya tinggi, ilmunya tinggi. Itu santunan daripada Pak Nazir. Maksud Tebet itu ialah kolam untuk memelihara ikan. Saya suka dengan Pak Nazir ni sebab kadang-kadang dia merasakan mungkin pelayar tidak tahu maksud makna itu, maka dijelaskan. Tebet itu adalah tempat ataupun kolam untuk memelihara ikan. Kita juga malam ini mendapat kiriman pantun daripada sahabat saya, Saudara Nordin Malik, pejuang anak muda dari Perak Tengah. Beliau masih lagi sibuk dengan iGrow-nya dan menanti kehadiran teman-teman untuk menjalani kursus selama 3 bulan secara percuma. Makan percuma, tempat tinggal percuma, pelajaran percuma, dan sijilnya adalah daripada modular daripada Jabatan Pembangunan Kemahiran. Bolehlah melapor diri, iaitu ada tinggal lagi 5 hari, iaitu 7 bulan Februari adalah last call. Kata Saudara Nordin, jom tepuk amai-amai, adik ngaji biar tamat. Wakil rakyat idaman ramai, belum tentu pandai berkhidmat. Jadi wakil rakyat ni ramai mengidamkan nak jadi wakil rakyat, tapi belum tentu mereka pandai berkhidmat. Katanya lagi, budak-budak bermain belon, hilang satu celah ceruk. Hati-hati memilih calon, takut terpilih perangai buruk. Beliau mengingatkan, walaupun sebagai anak muda, beliau juga ingin mengingatkan kepada warga kita supaya berhati-hati. Sebab sekarang ni kabarnya pilihan raya negeri Johor sudah hampir, saudara. Dan menurut Saudara Nordin, beliau yakin Barisan Nasional mempunyai harapan yang cerah. Tapi kena pastikanlah untuk PRU akan datang, kita tidak terpilih mereka yang berperangai buruk. Andainya pilihan raya umum diadakan, dan beliau yakin Barisan Nasional UMNO boleh mencapai kemenangan, tetapi kena pilih calon yang bertepatan. Saudara, jangan terpilih mereka yang berperangai buruk. Rakyat dah bosan, saudara. Baik, saudara, usai pantun, terima kasih Pak Nazir, terima kasih Saudara Nordin. Kita santuni sedikit Gedung Ilmu yang merupakan culipan daripada buku kiriman ada pula kena kata ada orang main mencekut tempat dia. Yalah, tempat saudara memang ramai mencekut mungkin, tapi tempat saya tak ada sepi. Ada sesekali sajalah, saudara. Baik, saudara, kita santuni Gedung Ilmu, culipan daripada buku kiriman Tan Sri Johan Jaafar kepada saya. Itu di mana dalam buku tersebut menyatakan bahawa orang tua dahulu dan pemimpin terdahulu sering berpesan bahawa pemimpin hendaklah sentiasa memegang pada syarak dan adat. Itu yang diutamakan, saudara. Mereka mesti menjaga kemurnian sikap, kemurnian jiwa. Kerana pemimpin yang didambakan oleh bangsa kita haruslah terdiri dari kalangan pemimpin yang tidak degil. Ini satu kenyataan, satu harapan pemimpin terdahulu agar pemimpin hari ini bukan degil. Tak mau dengar nasihat orang, tak mau dengar pandangan orang. Kerana bila menjadi pemimpin berperangai degil, ke sana mengusik, ke sini mencukil. Dari sana dia mengusik sana sini, ke sini dia mencukil sana sini. Fikiran bengkok, hati pun degil. Ditegur, disapa, dia membedil. Kalau kita sekiranya tegur ataupun kita sapa dia, mula nak melengking, marah, tidak mahu menerima nasihat orang, kononnya dia saja yang pandai. Harta dirampas, pusaka dicungkil. Ini yang kita takut. Harta-harta rakyat dirampas, dirampok, dan harta pusaka yang ada pun dicungkil. Kalau boleh nak digadai-digadaikan. Dijadikan pemimpin tidak akan adil. Kalau orang seperti ini, orang yang degil ini, kalau dijadikan pemimpin, dia tak akan berlaku adil. Dijadikan tua, rakyat dipipil, dipisah-pisihkan, dipisahkan. Dijadikan induk, anak didogil. Ya, saudara. Dan memimpin umat banyaklah batil. Kalau mereka jadi pemimpin,
maka banyaklah umat yang berada dalam keadaan kebatilan. Ya, saudara, kita sambung lagi malam esok dan saya ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Johan Jaafar atas kiriman buku tersebut. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan, mesti saya berikan peringatan ini. Ini sebab peguam saya dia kata mesti saya sebut, iaitu mereka yang menyunting semula live saya ini dan masuk ke channel YouTube atau sebarang channel yang lain, maka adalah menjadi tanggungjawab di atas setiap suntingan yang anda lakukan. Pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas suntingan ataupun komen-komen yang diberikan oleh pembaca. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum membuat sebarang komen anda dalam ruangan ini. Pihak saya juga tak mampu untuk memantau kesemua komen ditulis. Segala komen adalah hak dan tanggungjawab anda. Ingat saudara, ini pencerahan, ini ruangan ini pencerahan politik yang saya berusaha untuk memberi pencerahan seupaya mungkin, semampu yang saya dapat, hasil dari perbualan saya dengan teman-teman di kalangan orang-orang pemimpin, orang-orang politik, serta juga pengalaman sepanjang saya menjadi wartawan dulu. Kerana saya melihat pola-polanya masih lagi seperti dahulu. Dan yang paling penting sekali adalah pembacaan saya yang terdapat daripada laman-laman media sosial dan media arus perdana. Saudara, cuma prinsip kita adalah kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Itu paling penting, saudara. Jangan saudara mengharapkan agar saya memuji tokoh-tokoh yang anda sanjung. Kalau saya memberi kritikan, anda tak boleh terima. Kita harus bersetuju untuk tidak bersetuju dan menerima dengan pandangan yang terbuka. Tidak lain tak bukan adalah untuk kita memahami suasana politik agar warga kita berinformasi. Kalau saudara tidak setuju, saudara nak menghantar kiriman ataupun pencerahan ataupun saling-saling untuk berdebat sama-sama sendiri, santunilah dengan bahasa yang harmoni. Saya agak gembira melihat akhir-akhir ini tidak lagi lah ada hamburan, maki hamon, carut-mencarut. Tapi bagaimanapun ada juga kalangan, saya nampak mungkin kalangan anak muda daripada parti-parti yang berbeza. Jadi kalau kita daripada parti yang berbeza, kita tak bolehlah kita nak maki hamon, ya saudara. Cuba nyatakan. Jangan pula kita menunjal pemimpin itu, pemimpin ini. Itu bukan cara kita, saudara. Baik, saudara. Dan yang paling penting, saya nyatakan dalam medan ini, media ini, saya yakin tentulah ada teman-teman. Saya menyatakan teman, sahabat daripada pelbagai parti. Ada yang daripada UMNO, ada yang daripada PAS, ada yang daripada PBM, ada yang daripada Amanah, ada yang daripada PKR, malahan ada daripada DAP dan sebagainya. Jadi kalau kita berfikiran terbuka, terima sajalah apa saja komen. Jangan saudara merasakan bahawa anda saja yang betul. Itu diktator. Saya tidak berhasrat untuk begitu. Saya menyatakan pandangan saya, anda juga berhak untuk menerima ataupun tidak menerima. Baik saudara. Dan hari ini saya agak sedih bila menerima laporan daripada Kuala Terengganu kerana negeri tersebut sudah mula mengalami ketiadaan telur ayam, katanya sejak sebulan lalu. Ini mengikut laporan daripada Berita Harian. Saya merasa hairan kerana semalam Yang Amat Perdana Menteri telah pun menyatakan bahawa pengguna boleh merasa lega kerana harga ayam dan telur diredakan, harganya tidak terus mencanak. Itu kenyataan Perdana Menteri selepas beliau mengadakan pertemuan dengan Kementerian Pertanian dan Makanan, Industri Makanan, dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Awal Pengguna, dengan wakil-wakil daripada pertubuhan. Khabarnya sebagaimana kenyataan Yang Amat Perdana Menteri, harga-harga barangan ini agak bolehlah dalam keadaan terkawal. Tapi nampak gayanya bila menerima laporan daripada Berita Harian online hari ini, di pasar Bukit Besar dan beberapa kedai runcit di sekitar Bandar Terengganu dapati tiada bekalan telur. Tiada bekalan telur di premis terbabit. Sama dari semua grade, sama ada grade A, B dan C. Tak ada langsung telur. Dalam keadaan begitu, saya merasakan apakah ini merupakan sabotaj di kalangan pembekal-pembekal ataupun orang tengah. Kapitalis ni mereka sentiasa mengintai suasana saat kita merayakan perayaan Tahun Baru Cina atau perayaan-perayaan lain, mereka mengintai untuk menaikkan harga yang tinggi. Jadi yang terkesannya itulah rakyat. Malahan dalam musim perayaan ini kita turut menyaksikan secara bagaimana lonjakan harga barangan di pasar yang kita lihat semakin menghimpit kehidupan rakyat dalam suasana yang begitu memberikan. Jadi semoga saya berharap agar pihak berwajib dapat segera menangani persoalan
bukan hanya sekadar masalah bekalan ayam dan telur. Sebaliknya harga lain seperti ikan, sayur, daging, minyak masak dan rempah ratus serta yang diperlukan dalam makanan. Begitu juga dengan permasalahan tepung gandum, gula dan beras. Ini keperluan rakyat. Saya harap agar Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Pengguna menggerakkan pegawainya untuk menyiasat, memeriksa agar bekalan sisa ada dan dalam harga yang terkawal, bukan dinaikkan sebarangan. Saya bimbang benda ini akan menjadi masalah. Tu dia, saudara Chandra Ramadhan, dia kata Langkawi pun sama, tak ada bekalan telur. Itu yang saya hairankan, saudara. Saudara Mak Nasir, telur penyu banyaklah di Terengganu. Tak boleh, saudara. Telur penyu juga adalah antara makanan yang terkawal, yang tak boleh dijual. Itu dapatan saya. Tak tahulah macam mana. Okey, saudara, selain daripada babak makanan dan sebagainya, saya juga terperanjat hari ini apabila sebuah bank lagi, itu The Bank of Nova Scotia. Scotia Bank diberitakan akan menutup pintu perniagaannya. Artinya satu bank lagi yang merupakan bank pelaburan dari luar negara ditutup. Kalau ini berlaku, apakah gambarannya? Ini tidak menyenangkan kerana bank ini telah dibuka sejak tahun 1973 dan kabarnya ini antara bank-bank yang terdapat di negara kita. Sebenarnya terdapat sejumlah 26 bank dalam negara kita, di mana 18 termasuk Bank of Nova Scotia ini adalah merupakan bank yang dimiliki oleh pelabur-pelabur dari luar negara. Jadi Scotia Bank dia katanya dia mempunyai 5 cawangan di Malaysia sejak tahun 2007. Tapi bagaimanapun akhirnya bank yang terletak di pejabatnya di Menara Hapsing Jalan P. Ramlee, Kuala Lumpur bakal ditutup. Apakah gambaran ini? Satu benda yang agak merunsingkan kita bahawa ini adalah petunjuk bahawa ekonomi kita macam mana dikatakan berada landasan betul. Kerana satu persatu perusahaan ditutup, malahan bank pun ditutup, maka mereka sudah kurang yakin kepada kedudukan ekonomi kita. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan segeralah melakukan tindakan. Jangan dibiarkan berlarutan. Sebab itu saya merasakan jalan terbaik adalah untuk mengadakan pilihan umum. Sebab hari ini kestabilan politik kita tidak menentu. Walaupun bagaimanapun saya mendapat kiriman daripada teman-teman, mereka begitu yakin bahawa UMNO Barisan Nasional jangka mampu mencapai kejayaan besar di pilihan raya negeri Johor. Katanya menurut kaji selidik tidak kurang dari 40 hingga 45 kerusi Dewan Undangan Negeri di Johor boleh dimenangi. Saya masih lagi berpegang kepada jumlahnya sekitar 33 ke 37. Tapi bagi tinjauan kiriman kepada saya sampai 40-45 tu besar tu. Memang tidak dapat dinafikan hari ini warga Johor sudah amat merasakan tidak sabar untuk memberi kepercayaan kepada UMNO Barisan Nasional untuk mentadbir semata-mata untuk mewujudkan kestabilan politik. Bila keadaan politik stabil, tentulah pelabur akan datang untuk membuat pelaburan. Barulah kemakmuran itu dapat tercerna. Macam Tok Mat kata UMNO kena yakin. Tetapi dalam pada begitu, jangan pula terlebih yakin. Jadi kalau kita terlebih yakin tak nak buat kerja. Akhirnya apa jadi? Jadi sebab itu kena buat kerja. Kena warga UMNO, pimpinan di peringkat negeri, di peringkat bahagian, teman-teman yang datang dari seluruh negara hadir tu benar-benar bekerja keras supaya mencapai kemenangan sebagaimana yang diperolehi waktu di Melaka. Ya, kabarnya saya tak tahulah ini nuntut apa yang saya dapat. Kabarnya pimpinan lepas dengan PBM juga mereka sudah mula tak belaga angin apabila masing-masing mula merasakan bahawa mereka berpaut di dahan yang rapuh. Kalau PBM nak merasakan nak paut dengan PAS, semua orang tahu pengaruh PAS tidaklah begitu kukuh di negeri Johor. PAS pula nak berpaut dengan PBM, mereka baru sedar bahawa PBM sudah semakin mengalami defisit keyakinan rakyat. Saudara, jadi kerana itu katanya
sama ada PAS ataupun PBM, mula mereka mengalihkan kepada Pakatan Harapan katanya. Saudara, bagaimanapun saya amat teruja dengan kenyataan daripada Ketua UMNO bahagian Tanjung Piai, itu Datuk Jeffrydin Atan. Waktu pilihan raya kecil di Tanjung Piai, beliau redha untuk tidak dicalonkan sebagai ahli parlimen kerana untuk memperlihatkan bahawa Muafakat Nasional ketika itu turut tidak membezakan warga bukan Melayu. Jadi waktu itu, dan akhirnya dengan kerja keras warga UMNO di seluruh negara yang turun membantu pimpinan Datuk Jeffrydin, akhirnya calon dari Barisan Nasional memperoleh kejayaan begitu besar, saudara. Dan Datuk Jeffrydin dilantik sebagai senator. Bagaimanapun katanya, kemenangan lalu itu telah menyemarakkan momentum yang positif serta membakar semangat juang ahli serta pendukung parti selain daripada kepimpinan UMNO bahagian Tanjung Piai itu sendiri untuk terus mempertingkatkan lagi gerak kerja di semua peringkat. Artinya Datuk Yang Berhormat Senator Datuk Jeffrydin Atan, dia kata dia tidak akan membiarkan suasana kita berleka-leka. Semakin hampir, semakin kuat lagi jentera di Tanjung Piai. Saya mengharapkan warga Tanjung Piai berdiri teguh di belakang Yang Berhormat Senator Datuk Jeffrydin sebagai Ketua UMNO bahagian, pastikan kemenangan. Begitu juga di Pontian. Kawasan sebelahnya, Pontian adalah kawasan di mana Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor. Jangan malukan. Dapat undi yang sedikit, tak boleh, kena bekerja all out. Jadi momentum kemenangan pada PRK lalu akan dikekalkan sehingga pilihan raya negeri Johor. Gerak kerja UMNO Tanjung Piai paling utama adalah memperkukuhkan jentera selain terus membela rakyat. Dapatan saya mengatakan, dia diberitahu bahawa UMNO Tanjung Piai walaupun dah menang itu hari, mereka terus berkhidmat. Tidak berlengah-lengah ataupun tidak hanya menanti dan sebagainya, tidak. Usai pilihan raya terus berkhidmat, memberi khidmat dan sebagainya. Jadi keuntungan UMNO Tanjung Piai adalah pada 2 tahun lalu dan telah diadakan PRK di Parlimen Tanjung Piai dan Barisan Nasional mencapai kemenangan. Dan ini tentulah melonjakkan lagi semangat juang parti itu. Apapun kata Yang Berhormat Senator Datuk Jeffrydin, mereka telah lama bersiap untuk menghadapi pilihan raya negeri Johor. Walaupun hanya mendengar desas-desus mengatakan Johor akan mengadakan PRN. UMNO Tanjung Piai begitu yakin bagi Dun Kukup dan Pekan Nanas. Dalam kawasan Parlimen Tanjung Piai terdapat 2 Dewan Undangan Negeri, iaitu Kukup dan Pekan Nanas. InsyaAllah dengan kerja keras itu, dua-dua Dewan Undangan Negeri itu akan menyumbang kepada jumlah yang bakal diperolehi oleh UMNO Negeri Johor, saudara. Bagaimanapun, saya melihat juga kenyataan Yang Berhormat Datuk Ahmad Maslan selaku Susah Agung. Beliau menyangkal, jadi sebab dia kata dia menyangkal tuduhan yang mengatakan bahawa pembubaran Dewan Negeri DUN ini adalah secara sendirian dan digerakkan oleh kepimpinan tertentu. Ini dalam hal ini beliau merujuk kepada kenyataan Presiden PAS yang dilaporkan berkata strategi untuk melaksanakan PRN adalah bukan strategi yang baik, tapi dilakukan segelintir pihak serta mendakwa ia merupakan strategi kluster mahkamah. Jadi sebagai Susah Agung, beliau menjawab, katanya bahawa sewajarnya Presiden PAS ini mendapatkan informasi yang sahih bahawa pembubaran DUN itulah dibuat dengan pelbagai rundingan serta diperkenan oleh Sultan Johor. Jangan main tembak begitu saja. Jadi sepatutnya, kata Datuk Ahmad Maslan, dia kata Tan Sri Haji Hadi harus memahami konsep demokrasi yang sebegini rupa. Jadi jawatan-jawatan itu hendaklah didapati daripada mandat rakyat yang sah, bukan dari perkumpulan wakil rakyat yang berpindah-pindah kedudukan. Semua orang tahu apa yang berlaku di Johor adalah kedudukan wakil-wakil rakyat di Johor adalah mereka yang berpindah-pindah, bukannya daripada satu buah parti yang telah pun diberi mandat oleh rakyat keseluruhannya. Ini didapati asyik pindah, orang ni pindah sini, sokong situ, sokong sana. Jadi sebab itu beliau berharap agar Tan Sri Haji Hadi memahami tentang hal sebegini. Apa salahnya UMNO mahukan mandat rakyat baru? UMNO mahukan satu mandat yang baru, bukan untuk bertenggi ataupun memacu keyakinan hanya di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri saja yang melompat sana melompat sini. Itu masalahnya sekarang ni, ya. Dan
kita memerlukan mandat rakyat supaya bila rakyat dah buat keputusan, senang untuk pimpinan negeri memacu kemajuan ekonomi negeri Johor. Macam saya katakan semalam, kemarin, dulu dan selamanya saya katakan, tak kisah siapa saja yang akan diberi oleh rakyat mandat untuk memerintah negeri Johor, tak ada masalah. Sebab UMNO dah biasa mengalami kehilangan kuasa. Cuma untuk kali ini tentulah mereka akan berpas pulas untuk meyakinkan rakyat, bukan untuk merebut. Tidak. Kita bukan mau merobek demokrasi. Kita mahu agar rakyat faham parti mana yang benar-benar ikhlas untuk memperjuangkan untung nasib rakyat dan membangunkan negeri. Jadi dalam keadaan begini, kalau anda membuat tomahan, kata itu, kata gini, memang saya rasa tidak sepatutnya. Janganlah kita memesongkan fakta dan memberikan pandangan-pandangan yang mengelirukan rakyat. Jangan anggap bahawa rakyat hari ini tidak dapat informasi. Jangan ingat rakyat hari ini tidak boleh berfikir. Mereka kadang-kadang lebih lihat, lebih matang daripada anda yang berada di anjung kuasa. Jadi jangan permainkan fikiran rakyat. Jadi sebab itu saya katakan, setiap perjuangan itu perlu ikhlas dan jujur untuk rakyat. Bukan untuk diri sendiri. Sebab itu saya tidak begitu berkenan melihat adanya pemimpin yang mereka berjuang semata-mata untuk kepentingan diri mereka. Untuk mereka jadi wakil rakyat, untuk mereka jadi pemimpin yang akhirnya mereka cuba berusaha untuk mengkayakan diri mereka. Yang mereka pentingkan nak jaga tembuluk mereka. Bukan nak jaga kepentingan rakyat. Kalau mereka nak jaga kepentingan rakyat, mereka akan ketepikan apa-apa sahaja keberuntungan itu untuk diri dan kroni. Mereka akan berusaha. Kalaulah sesuatu projek itu nak dibangunkan, akan dipastikan supaya warga di kawasan tersebut diberi kesempatan untuk menjalankan perniagaan dan peluang-peluang yang diadakan, yang diwujudkan. Bukan dari Kuala Lumpur ambil rampas pula projek di Johor. Itu dah tak betul. Jadi kita mengharapkan agar pimpinan yang akan datang. Sebab itu saya minta agar Presiden memastikan calon-calon yang diturunkan biarlah muka baru. Dah letih dah kita tengok, letih kita dengar macam-macam aduan rakyat. Bagaimana pemimpin mengkhianati perjuangan. Kita mahu supaya pemimpin benar-benar menyantuni rakyat. Nak kata mereka tak ada cukup kewangan, mereka dah dibayar gaji yang cukup lumayan. Pendapatan sebagai wakil rakyat cukup lumayan. Berbeza dengan ketua-ketua pengarah dan sebagainya. Yang untuk seorang ketua pengarah itu menjadi jawatan tersebut, mereka terpaksa belajar sampai ke peringkat PhD dan sebagainya. Tapi bagi mereka yang bertanding dan diangkat sebagai wakil rakyat, mendapat imbuhan yang begitu besar. Tak cukup dengan itu, mereka masih lagi nak merampok hak rakyat. Ini yang saya rasa perlu diperangi. Dan saya mengharapkan tidak ada lagi pemimpin yang sebegini. Kalau ada, saya haraplah Datuk Yang Hormat Datuk Hasni dapat melihat siapa sebenarnya yang benar-benar layak. Bukan layak dari segi kelayakan semata-mata, tetapi layak untuk menjadi idola rakyat. Rakyat dahagakan pemimpin yang benar-benar berjuang untuk rakyat. Saya haraplah pemimpin akan datang mesti disimpan. Sebagaimana kata Tok Mat, kena merasai, menjiwai apa yang derita rakyat. Cuba ditanam satu roh baru bahawa kehadirannya bukan untuk dipuja, bukan untuk dilonjakkan sebagai orang ternama, tetapi mesti dijadikan sebagai tempat rakyat berpaut. Anda bukan menjadi dahan yang rapuh. Akhirnya rakyat kecewa. Jangan kecewakan rakyat. UMNO saya yakin tetap akan bangkit. Walaupun kita digelar macam-macam. Kita dibinatangkan seolah itik. Sebenarnya itu bukan. Itu peribahasa Inggeris mengatakan lame duck. Itu itik tempang. Tak apalah. Orang nak kata UMNO itu itik tempang ke, itik patah kaki, katalah. Dan UMNO tetap akan bangun. Dan saya ingin memberi ingatan kepada calon-calon. Jangan ingat untuk mendapat habuan. Tiada ada habuan dan ganjaran yang ditawarkan. Dalam perjuangan, mana ada habuan? Perjuangan, habuannya adalah melihat kejayaan apa yang kita perjuangkan. Bukan apa yang kita dapat, saudara. Jangan kita terikut-ikut dengan perangai setengah pihak. Dan mereka, bila mereka berkuasa, masa itulah mereka nak mengaut segala-galanya. Enough is enough, saudara. Begitu juga dengan pelbagai isu remeh yang untuk mengelirukan rakyat. Tak usahlah. Cukuplah. Jangan kita bermain dengan isu-isu yang tak ada kena-mengena dengan kita para rakyat. Saya sebagai contoh, Tanjung Piai itu boleh dibangunkan sebagai kawasan pelancongan. Bangunkanlah supaya kita dapat tempat menarik, kerana di situlah wujudnya satu tanjung
Yang terakhir bagi tanah besar yang menyambung sampai ke tanah besar China. Itu tanjung yang cukup cantik. Saya dah pergi tempat tu. Dan ada pula nelayan di Kukuk. Sepatutnya dibangunkan. Bagaimana pimpinan mencari upaya lah supaya nelayan-nelayan dapat dibangunkan, supaya mereka mendapat kelengkapan yang lebih baik lagi untuk mencari penghidupan, mencari rezeki di laut yang lebih besar lagi. Saudara? Dan saya amat mengharapkan agar rakyat memilih, melakukan pemilihan yang tepat dan betul, bukan dengan emosi ataupun trend. Kalau trend begini semua ikut begitu. Tidak. Kalau calon tak baik, tolak. Saya tidak akan marah. Andainya ada pula calon daripada UMNO yang comot ditolak rakyat, bagi saya padan muka. Kalau tanya dengan saya, kalau adalah UMNO menurunkan calon-calon yang comot, yang masih bergelumang dengan masalah-masalah apa semua tu, dan kalau dia kalah, tewas dalam pilihan raya, sebaik saya padan muka. Tapi saya yakin Yang Berhormat Datuk Seri Presiden, Timbalan Presiden, pimpinan UMNO pasti akan mengkaji sedalam mungkin calon-calon yang terbaik untuk Dewan Undangan Negeri Johor. Saudara, sebab itu saya melihat kenyataan Datuk Seri Utama, Datuk Muhammad Hassan. Dia kata pilihan raya negeri Johor ini diadakan atas pelbagai sebab. Bukan hanya kerana kluster tertentu dalam UMNO. Jadi Menteri Besar mempunyai sebab tersendiri bagi mendapatkan mandat baru dan bukan urusan parti lain untuk mempersoalkannya. Kita pun hairan macam mana parti-parti lain boleh mempersoalkan keputusan Perdana Menteri atau keputusan Menteri Besar. Beliau diberikan kepercayaan sepenuhnya oleh parti untuk menasihati Sultan sesuai keadaan dan keperluan untuk pembubaran Dewan Negeri. Jadi dengan menuduh kluster itu dan ini sebagai penyebabnya adalah sangat tidak munasabah. Untuk makluman, istilah-istilah itu hanyalah ciptaan musuh UMNO saja. UMNO bukan seperti itu, kata Tok Mat. UMNO tiada walak kepada Presiden dan tiada seorang pun yang berkuasa untuk memutuskan segalanya. Ia adalah parti untuk semua dan bukan dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Jadi bila UMNO memutuskan untuk menarik sokongan terhadap Tan Sri Muhyiddin dulu, kena ingat, kita ada 42 tapi cuma hanya 12 ahli parlimen saja yang akur. Yang lain masih lagi nak bersekongkol. Jadi kita bukan memaksa. UMNO bukan parti diktator. Jadi mereka yang bergelar atau yang menggelar UMNO dengan pelbagai gelar, seorang itik lah, angsa lah, rimau dan sebagainya, gelarlah, kata Tok Mat, dengan pelbagai gelaran apapun. UMNO masih lagi parti Melayu terbesar. Malah parti politik terbesar Malaysia. Kami bangkit semula bukan kerana ubatan mujarab daripada PAS. Itu kata Tok Mat, saudara. Saya ingin menyentuh sedikit. Saya cakap terus terang, saya sebenarnya agak hairan. Sepanjang seminggu ini, saya agak hairan, saudara. Bagaimana pimpinan PAS, dia menyerang UMNO habis-habisan. Sedangkan mereka tidak menyentuh parti-parti lain. Tak ada pula mereka nak serang Parti Keadilan, tak ada pula mereka nak serang parti Amanah yang merupakan DNA mereka yang telah keluar meninggalkan mereka. Tak ada pula nak serang Amanah itu pengkhianat, nak serang PKR itu pengkhianat, DAP dan sebagainya. Apakah mereka nak memuja? Saya tak tahu. Tapi saya melihat bahawa serangan selama seminggu ini tak habis-habis. Muncung meriam buluh lepas ni dihalakan kepada UMNO. Daripada Presiden bawalah sampai ke peringkat-peringkat bahagian. Jadi saya lihat seolah-olah tidak ada satu pun kebaikan UMNO ini di mata pimpinan PAS. Saya juga heran. Bagaimana dulu waktu anda menandatangani piagam muafakat nasional, berpeluk-pelukan, menangis dan sebagainya. Tapi hari ini buruk segala-galanya. Tak ada yang baik belaka. Dari Presiden membawalah kepada sahaya-sahaya. Daripada Presiden PAS membawalah kepada sahaya-sahaya, hubaya-hubaya yang berada dalam jemaah jadi menyerang UMNO. Saya katakan jemaah jadi sebab ada juga 2-3 orang yang tak ada buat begitu. Macam contoh macam Nek Abduh, dia tak ada pula nak label ke UMNO ni khianat dan sebagainya, sebab malahan dia kata harus disantuni sebagai umat Islam, carilah perdamaian bukan permusuhan. Itu kenyataan Nek Abduh, anak kepada almarhum Tuan Guru Nek Aziz. Tapi para hubaya, para sahaya-sahaya yang berada dalam jemaah jadi, hebat mereka menyerang. Tak ada pula lah keadilan ke, DAP ke, Amanah ke. Jadi akhirnya saya merasakan bahawa kenapa berlaku begitu? Ini adalah menandakan bahawa UMNO adalah mantap dan UMNO merupakan mimpi ngeri kepada PAS dan PBM.
Kalau kita bukan ancaman terhebat bagi mereka, mereka mungkin tak pandang. Kalau sekadar parti-parti picisan, mereka tak santun pun. Tapi kerana UMNO itu hebat, kerana UMNO itu meyakinkan dan diyakini oleh rakyat, maka perlu dilondehkan seboleh mungkin, walau boleh dicemarkan sampai habis-habisan. Sebab saya minta maaf lah kepada warga PAS. Saya jangan marah, saya bukan menyerang parti anda, saya menyerang pimpinan anda yang melihat dan mereka menyerang UMNO ni, orang katakan tak ada sempadan. Dan oleh kerana terlalu banyak lontaran serangan oleh para jemaah tersebut, saya sebagai ahli UMNO perlu menjawab. Saya minta maaf pada teman-teman dari PAS. Jangan marah, kerana inilah natijahnya. Jadi jangan marah. Apabila mereka menyerang, akhirnya kita perlu menjawab. Kerana saya merasakan bahawa hari ini tercerna kemunafikan politik pimpinan PAS yang saya rasa seantero dunia telah tahu. Jangan marah, saya harus membangkitkan balik. Sebab mereka mengatakan kita ini tak kenal budi, kacang lupakan kulit dan sebagainya. Saya nak tanya, saya ingin bertanya, waktu mereka menyertai Barisan Nasional dulu, apakah itu betul? Jadi akhirnya, bila mereka menyertai Barisan Nasional, mereka betul. Bila keluar daripada Barisan Nasional, juga betul. Bila mereka berpakat dengan semangat 46. Jangan lupa sejarahnya. Yang pimpinan yang Muhammad Teguh Razli Hamzah, waktu itu mereka betul. Orang lain semua salah. Saudara, bila berbalah pula dia dengan semangat 46, mereka juga betul. Bukan semangat 46 yang betul, tapi mereka yang betul. Dan mereka meninggalkan semangat 46. Bila mereka berbalah dengan berjasa, juga mereka merasakan mereka betul. Bila berbalah dengan amanah, juga dia kata dia betul. Dan bila dia berkawan, memeluk parti keadilan rakyat, mereka merasakan mereka betul. Bila mereka berbalah pula dengan PKR, pun mereka mengatakan mereka betul. Bila mereka berkawan dengan parti DAP, dengarlah tip-tip bagaimana Tuan Guru Haji Hadi lontarkan ucapannya bahawa warga PAS wajib memberi kemenangan pada DAP. Waktu itu, mana mereka betul. Tapi bila mereka meninggalkan DAP, juga mereka merasakan mereka betul. Bila mereka masuk dalam Pakatan Rakyat, saudara, hingga tumbang UMNO, Barisan Nasional di Selangor, mereka mengatakan mereka betul. Bila mereka keluar daripada Pakatan Rakyat, juga mereka merasakan mereka betul. Mereka bila Tuan Guru Haji Hadi berpeluk dengan Datuk Najib, dia kata bukan Datuk Najib bukan dia nak peluk Datuk Najib, Datuk Najib nak peluk dia. Pun dia kata dia betul. Bila dia berpakat dengan UMNO, buat kerajaan, kononnya, juga mereka kata buat muafakat nasional dengan UMNO. Jadi itu betul kata. Bila mereka pakat bersatu dalam Perikatan Nasional, juga dia kata dia betul. Bila berbalah dengan UMNO selepas mereka menandatangani Piagam Muafakat Nasional, juga kata betul. Bila dipanggil UMNO itu itik patah kaki, juga mereka betul. Dan lebih teruk lagi saudara, bila mereka mentafsir ayat Quran dan hadis, hanya mereka saja yang betul. Jadi semua orang yang ada tak betul. Semuanya di planet dunia ini tak betul. Yang betul hanya pimpinan PAS saja. Fikirkanlah. Bukan satu saudara. Saya terpaksa menyatakan satu persatu. Kerana kita kena fikir, bukan pasal kadang-kadang dalam keadaan yang tak sihat begini, geram juga. Bila asyik-asyik, kita je yang salah. Asyik-asyik, UMNO saya salah. Mereka semua betul. Berpakat dengan DAP, betul. Berpakat dengan PKR, betul. Berpakat dengan Semangat 46, betul. Lepas tu bergaduh dengan PKR, betul. Bergaduh dengan DAP, betul. Bergaduh dengan Semangat 46, betul. Berbaik dengan UMNO dalam Muafakat Nasional, betul. Berbalah dengan UMNO, juga mereka betul. Jadi, semuanya apa tindakan mereka itu, betul. Saya harap rakyat dapat memikirkan secara tenang. Jangan saya marah. Saya bagi tahu pada warga PAS awal-awal lagi. Jangan marah, jangan kecewa apabila ini natijah kehendak mereka. Kalau mereka tak serang kita, kita pun tak niat nak membalas-balas. Kita diam aja. Banyak kita tengok parti-parti yang lain, kita tak usik pun. Jadi sebab itu, saya menyantuni juga apa yang dikatakan oleh Saudara Hisham Jalil sebagai seorang penganalisa politik. Dia kata seseorang pemimpin PAS dengan tidak semena-mena telah memanggil UMNO pengkhianat. Selepas Presiden mereka memanggil UMNO ini binatang yang patah kaki beberapa hari lalu. Jadi ternyata mereka sekarang ni, kata Saudara Syam, sudah keliru dan bercelaru. Itu yang sebenarnya. Mereka sudah keliru dan bercelaru.
Mungkin mereka rasa bersalah dalam berada dan masih berada dalam sindrom penafian. It is in the denial syndrome. Mereka cuba untuk menafikan bahawa kalau mereka bersama dengan UMNO ini, mereka lebih banyak keberuntungan. Tapi mereka cuba menafikan. Sebab dalam hatinya tentunya mereka tahu. Tentulah pimpinan PAS tahu siapa sebenarnya adalah pengkhianat. Kerana yang dia rangkul hari ini, yang dia peluk hari ini adalah pemimpin dalam PBBM. Semua orang seantero Melaya tahu mereka yang berada dalam PBBM itu adalah orang yang melompat. Kalau orang yang melompat dari parti itu, kita nak apa? Mereka daripada dengan kumpulan grup-grup atau Azmin Ali, Zuraidah, apa semua itu melompat meninggalkan Parti Keadilan. Apakah mereka itu tidak melakukan khianat pada parti mereka? Bagaimana pula mereka yang melompat daripada UMNO masuk menyerta PBM? Apakah mereka juga bukan pengkhianat pada UMNO? Jadi sekarang ni mereka halakan kita yang pengkhianat. Sedangkan dia hari ini berpeluk, bercakap, berkasih-kasihan dengan orang yang berada dalam PBM, yang kebanyakannya adalah mereka yang melompat daripada parti-parti tertentu. Saya tidak mahu mengata lebih daripada itu. Saya bukan nak mengajar mereka, tapi saya haraplah warga UMNO ataupun rakyat Johor dapat memahami situasi ini. Bukan niat kita nak menyerang, tapi kalau kita dah diserang habis-habisan, menjadi kewajipan kita untuk menjawab, untuk menjelaskan. Bila kita dikatakan lemdak ataupun itik tempang, bila dikatakan UMNO ini tidak pernah berterima kasih pada PAS, bila masanya kita membentuk kerajaan dengan PAS? Setelah kena ingat, apa yang berlaku waktu Tuan Dr. Mahathir Mohamad meletak jawatan, itu merupakan langkah Sheraton. Langkah Sheraton itu antara gagasan Azmin Ali, Tan Sri Muhyiddin dan beberapa orang ahli UMNO. Bukan parti, bukan presiden. Sebab selepas itu Presiden UMNO menuntut supaya diadakan pilihan raya. Ini kena dijelaskan. Pimpinan tertinggi UMNO minta supaya diadakan pilihan raya. Saya terpaksa bercakap benda ni apabila mereka menyatakan tak habis-habis UMNO ni tak pernah berterima kasih kerana bersama dengan PAS kita membentuk kerajaan. Kerajaan yang bagaimana anda bentuk? Akhirnya lepas 22 bulan rakyat terdesak dalam keadaan kehidupan yang tenat oleh ekonomi yang menghudung, selama 17-18 bulan pula rakyat terkurung di bawah pemerintahan Tan Sri Muhyiddin yang dikenali sebagai Perikatan Nasional. Benar, saya tak nafikan bahawa ada ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parlimen UMNO yang bersama. Dan PAS mulalah kesetapan menjadi menteri. Sebab itu bila ada pimpinan UMNO seramai 14 orang tarik sokongan, mereka marah kerana mereka merasakan kedudukan mereka tergugat. Dan apabila dilantik pula daripada UMNO, itu naik Presiden UMNO sebagai Perdana Menteri, mereka masih berada dalam kerajaan. Dan hari ini mereka mengatakan bahawa kerajaan hari ini mesti berterima kasih pada PAS. Tanpa PAS tidak akan terbentuk kerajaan. Sebenarnya kita nak minta diadakan pilihan raya. UMNO tak berhenti. So akhirnya sekarang ni kena ingat apa yang berlaku di Melaka. Saya perlu jelaskan. Itu bukan kehendak kita untuk mewujudkan pilihan raya negeri Melaka. Tetapi apabila berlakunya lompatan ataupun pengkhianatan kalangan, ada juga di kalangan pemimpin UMNO yang menarik sokongan. Suka tak suka perlu ada pilihan raya. Dan bila berlaku pilihan raya, nak kata UMNO lupa PAS? Tidak. UMNO menawarkan kepada PAS. Kalau tak anda pun bertanding di bawah tiket Barisan Nasional, bolehlah bertanding atas tiket. Gunakan logo PAS. Begitulah murninya UMNO. Tidak mahu mengasingkan PAS. Bolehlah bertanding atas tiket PAS, kita akan sokong. Dah bagi kawasan yang boleh dimenangi. Mereka tolak. Mereka paksa, heret supaya UMNO bersama dengan Perikatan Nasional. Satu benda yang impossible. Satu benda yang tidak mampu untuk UMNO lakukan. Nak buat macam mana? UMNO tak boleh terima. Tapi mereka nak juga. Dan seolah-olah nak tunjukkan kuasa. Aku sebagai the kingmaker. Tak ikut cakap aku akan ajar habis-habisan. Sebab itu terkeluar kenyataan. Waktu pilihan raya di Melaka, PAS nak ajar habis-habisan UMNO. Alhamdulillah. Syukur. UMNO dapat melebarkan sayapnya untuk menang lebih daripada 2/3. Begitu juga hari ini apabila berlaku pilihan raya di negeri Johor. Mula-mula mereka tentang dan sebagainya, dan sudah terkeluar kenyataan bahawa PAS nak ajar UMNO di pilihan raya negeri Johor. Silakan, kita tak marah. Sedangkan UMNO yang buat Ayam Berhormat Datuk Azmi offer pilihan raya lepas tu PAS cuma dapat satu kursi saja. Itu kursi itu pun goyak.
Tapi bagaimanapun Dato' Hasni memberi ruang kepada PAS untuk bertanding di Johor atas untuk PAS atas nama Persahabatan 4 Dewan Negeri pun ditolak. Jadi bila mereka bertolak, katanya UMNO ini tamak haloba, hendak banyak-banyak. Saya rasakan ini keadaannya. Bukan kita melupakan mereka, tidak. Tapi akhirnya kita juga dituduh. Kita tamak haloba, kita nak berkuasa sangat. Kalau gitu kita minta bertanding di Terengganu nanti atau di Kelantan. PAS kena bagi sekurang-kurangnya 12 kursi untuk UMNO bertanding. Boleh begitu? Tentu tak boleh. Jadi mereka saja yang betul. Dalam keadaan sekarang ni, apa saja yang PAS buat semua betul. Apa saja yang UMNO buat semua tak betul. Semua khianat. UMNO mengkhianati. Jadi khianat macam mana? Mereka mengulangi bahawa kononnya UMNO bersetuju peringkat awal dulu bahawa parti pembunyi menyertai dalam Muafakat Nasional. Kita tidak menafikan. Memang kita tidak menafikan sama sekali, itu adalah realiti. Tetapi kena tahu sebab musababnya. Apabila selepas saja kita mengundang PBM, okey, ini pun tentulah ada puak-puak tertentu yang mengadakan pemuafakatan dan sebagainya bersetuju, okey. Ahli-ahli warga bawah tu menjengkam, Tuhan lah yang tahu. Saya sendiri tidak bersetuju. Sebab itu dulu sampai malam saya katakan jangan undang ular yang berbisa masuk dalam Kelambu. Saya sendiri, saya peribadi tak setuju. Akar umbi pun tidak setuju. Tapi kalau kita merasakan okeylah untuk lebih baik PAS, semua okey, nak terima-terimalah PBM dalam Muafakat Nasional. Tetapi kena ingat, sebaik saja kita wujudkan Muafakat Nasional, mereka menubuhkan Perikatan Nasional. Siapa yang mengkhianati siapa? PAS pula berbondong-bondong menyertai Perikatan Nasional, menubuhkan parti Perikatan Nasional. Tuduh UMNO tak nak tubuhkan Muafakat Nasional sebagai sebuah parti politik. Pula dah. Ini gambarannya seolah-olah UMNO yang salah. Sedangkan PAS juga tahu bagaimana UMNO kena cilu, UMNO kena ada dikhianati dalam pilihan raya di Sabah. Takkan mereka tak tahu? Jadi soalnya yang itu mereka tutup. Yang pentingnya UMNO tak terima kasih, UMNO tak bersyukur, UMNO itu, UMNO ini. Bagi saya sudah-sudahlah. Saya mengharapkan kalau boleh malam ini biarlah malam yang saya tidak akan mengulangi lagi. Tapi saya perlu menjawab. Setiap kali bila dibangkit soal itu, saya perlu menjawab. Kita banyak persoalan lagi. Kita nak mengulas apa berlaku di Johor Bahru. Tentang kehidupan rakyat Johor Bahru. Yang sekarang ini mereka adalah warga kota raya yang berhampiran dengan Singapura. Yang di mana rakyatnya boleh dikatakan 60% menumpang hidup dengan untuk bekerja di Singapura. Sepatutnya ini yang harus kita santuni. Supaya Johor Bahru dapat dibangunkan sehebat macam mana berlaku di Singapura. Tapi nak santun macam mana kalau adanya duri dalam daging, dalam UMNO sendiri, dalam PAS apatah lagi. Ini keadaan kita nakkan supaya diwujudkan kestabilan politik. Kalau politik kita stabil, pelabur-pelabur yang ada di Singapura itu dia akan datang melabur. Saudara, apa yang berlaku di Johor Bahru waktu pembangunan rancak digerakkan, era pimpinan pemerintahan UMNO Barisan Nasional, banyak yang dapat dibangunkan. Yang ini PAS tak boleh nak nafikan. Kerana rakan mereka, Tazim Muhyiddin, pernah menjadi Menteri Besar Johor. Dia dapat melihat bagaimana kita merancang, kita membina tiap-tiap satu projek yang dibangunkan di Johor itu bukan satu hari. Kadang-kadang bertahun baru boleh dilaksanakan. Dan tentulah perancangan itu untuk kepentingan rakyat. Kita masih banyak lagi masalah-masalah di Johor itu yang perlu kita santuni. Bukan hanya terus kita berpolemik, mengatakan orang ni khianat, orang ni tak betul, orang ni betul. Cukup-cukuplah. Rakyat Johor pernah muak. Sebab itu saya yakin untuk kali ini, rakyat di Johor sudah membuat ke depan. Mereka mahu mengikuti jejak langkah rakan-rakan mereka yang berada di Melaka. Dan kali ini mereka nak beri. Dan cuma masalah sekarang ni, tiba-tiba di saat warga Johor sedang bersiap sedia untuk menerima kehadiran Barisan Nasional untuk mentadbir secara dominan di Johor, tiba-tiba timbul pula cerita di Kedah. Ini masalah satu hal lagi di Kedah. Apabila timbul kenyataan bahawa besar kemungkinan selepas Johor akan berlaku pilihan raya di Kedah. Di Kedah pun PAS bukan banyak mana pun. PAS cuma ada 15 kursi DUN saja daripada 36. Sokongan daripada UMNO, sokongan daripada PBM yang bertanding atas tiket Parti Keadilan Rakyat dulu. Dengan sokongan itu PAS memerintah. Tapi saya mendapat kabarnya bahawa beberapa orang wakil rakyat ADO di Kedah bakal menarik sokongan kerana tak tahan dengan sikap cara pimpinan di Kedah itu
menjalankan pentadbirannya. Jadi mereka tidak senang. Dalam keadaan begitu, jangan salahkan UMNO. Sebab itu Tok Mat dah pesan awal-awal, perkara negeri Kedah ni, apa-apa yang berlaku jangan salahkan saya, kata Tok Mat. Kita berada di Kuala Lumpur, di Kedah itu biarlah Kedah sendiri. Sebab itu bila mereka bertanya pada Presiden UMNO, Datuk Zaid kata, dia kata tak ada keperluan. Jadi Datuk Zaid kata Presiden UMNO Syed Abdul Hamid berpendapat tiada faktor untuk Dewan Undangan Negeri Kedah dibubarkan ketika ini bagi membolehkan pilihan raya negeri diadakan. Melainkan jika Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno dan PAS merasakan rakyat telah menolak pentadbiran kerajaan negeri Kedah. Itu saja. UMNO tak campur tangan sebab wakil rakyatnya mendengar apa yang disuarakan oleh ahli ataupun rakyat di peringkat bawah. Kerana mengikut Undang-Undang Tubuh Negeri, seseorang Menteri Besar atau Ketua Menteri akan menasihati raja untuk memerintah supaya ada pembubaran dilakukan. Macam kata Tok Mat, jangan tuduh UMNO kali ini kalau berlaku pilihan raya di Kedah. Di Kedah untuk pengetahuan saudara, PAS ada 15 kursi. UMNO cuma ada 3 kursi je. Termasuk yang melompat-lompat dan sebagainya. PKR ada 18. Semua ada 36 kursi di Kedah. Dalam PKR itu ada DAP, ada Parti Keadilan dan ada juga daripada Parti PBM. Jadi kerana PBM itu menyokong, maka daripada tak tahu berapa daripada PBM, maka wujudlah kerajaan di Kedah. Yang kita melihat juga adalah sebuah kerajaan yang rapuh. Kalau mereka menarik sokongan, bukan kerana sesiapa. Jangan pula kali ini bila berlaku pilihan raya di Kedah, ini UMNO juga percaturannya. Tapi bagaimanapun dapatan saya bahawa selepas pilihan raya negeri Johor, besar kemungkinan Kedah juga akan tumbang kerajaannya untuk membolehkan satu pilihan raya dan agar rakyat dapat memberi kata putus siapa yang harus mentadbir mereka di negeri Kedah. Kita sambung lagi malam esok. Saya mohon maaf pencerahan saya tak begitu baik sebab suara saya pun tak begitu baik. Saya mendoakan anda sihat walafiat. Saya juga harap anda mendoakan saya dalam kuarantin ini segera sembuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.